Hadis yang seterusnya, hadis yang ke-95. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini aw ulayaini min salati zuhri bi Fatihatil Kitab wa suratain. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah wa fi rak'atayn al-ukhrayayn bi ummil kitab wa kana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu juga membaca ketika dua rakaat yang pertama daripada solat zuhur dengan membaca Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah, wa suratain, dan juga dua surah Nabi baca. Yutawwilu fil ula, dia memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama, wa yuqassiru fil thaniyah, dan dia memendekkan bacaan pada yang kedua. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dia memperdengarkan ayat ahyanan, kadang-kadang tu dia memperdengarkan ayat. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitab, dan dia membaca pada waktu asar, solat asar, bi Fatihatil Kitab, Al-Fatihah, wa suratain, dan juga dua surah. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah, dia memanjangkan pada rakaat yang pertama dan dia memendekkan pada rakaat yang kedua. Wa fi raka'atain ukhrayain, pada dua rakaat yang akhir pula, bi ummil kitab, dia hanya membaca Al-Fatihah sahaja. Wa kana yutawwilu fi raka'atil ula, dan dia memperpanjangkan pada rakaat yang pertama min salati subhi, pada waktu solat subuh, wa yuqassiru fi thaniyah, dan dia memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua. Ini hadis Nabi SAW nak ajar kepada kita tata cara kita nak solat. Yang mana solat ini kebiasaannya, apa-apalah perkara yang kita buat, benda yang mula-mula sekali inilah kita buat dengan rajin. Buat dengan rajin, buat dengan semangat. Maka sini Nabi SAW tunjuk ajar rakaat yang pertama tu panjang bacaan. Kemudian rakaat yang kedua pendek sedikit. Kemudian rakaat ketiga pendek, rakaat keempat pendek. Maka sesuailah dua rakaat mula-mula ni kita rajin. Dua rakaat yang akhir itu biasanya kita dah nak rasa malas-malas dah, letih dah. Maka dalam keadaan solat gini, ini sunnah. Mana Nabi SAW ajar dengan cara panjang, pendek. Maka ini adalah cara yang sunnah yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Supaya benda ni tak jadi bosan lah. Kita solat tak jadi bosan. Nak kena panjang je semua. Tak. Rakaat yang pertama panjang, yang kedua tu lebih pendek. Dan ini antara hikmah yang ditunjuk ajar oleh Nabi SAW. Dan hadis ini juga Nabi SAW melakukan perkara yang sama pada waktu solat subuh. Rakaat pertama dipanjangkan bacaan, rakaat kedua itu dibacakan lebih pendek. Jadi daripada hadis ini nak beritahu disyariatkan membaca Al-Fatihah pada dua rakaat pertama dan semua sekali rakaat dalam solat. Dan daripada hadis ini juga disunatkan kita hanya mempendekkan, hanya membaca
Al-Fatihah pada 2 rakaat yang akhir. Ya. Dan lagi pula daripada hadis ini sunnahnya memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama melebihi daripada rakaat yang kedua bagi solat zuhur, asar dan juga subuh yang seperti mana yang sudah diberitahu. Dan bagi solat zuhur dan asar ini disunatkan sirkan bacaan. Mana kita baca secara perlahan saja, hanya didengari oleh diri kita sendiri saja ketika solat zuhur dan juga asar. Solat zuhur dan asar ni tak bunyi bacaan. Lainlah kalau di madrasah, di tempat sekolah, kadang-kalanya ustaz dia, tenaga pengajar dia yang mengajar tu dia akan kuatkan bacaan sekejap supaya pelajar dia dapat tangkap apa yang perlu dibaca, ataupun disuruh membaca ketika solat zuhur dengan asar supaya dapat tahunya dia itu membaca perkara itu, contohnya membaca Al-Fatihah dan juga surah tadi. Dan termasuk juganya memanjangkan bacaan pada rakaat yang pertama melebihi daripada rakaat kedua bagi solat subuh. Habis itu, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-96, an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib at-tur. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika maghrib membaca surah At-Tur. Bitur situ mana membaca surah Wat-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur, kan? Mana membaca surah At-Tur. Surah At-Tur ni panjang pendek dia lebih kurang satu helai suku. Satu helai suku. Satu helai suku. Dua muka surat setengah. Dua muka surat setengah. Dan dua muka surat setengah ni kira-kiranya bacaan tu panjang lah. Panjang pertengahan. Dan dia mana antara surah yang kira-kiranya lama jugalah kalau kita solat dengan baca surah At-Tur tu. Jadi daripada hadis ini nak memberitahu satu perkara yang kita kena tahu sebelum ada tu, iaitu adat kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat maghrib. Nabi selalunya membaca pendek. Membaca surah-surah yang pendek. Tidak membaca surah-surah yang panjang. Tetapi hadis ini berbeza, disebut sini Nabi membaca surah yang panjang. Panjang mufassal dia panggil. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surah yang panjang sedikit daripada biasa. Jadi nak beritahu bukanlah kata solat itu solat maghrib walaupun selalu baca pendek, ada ketika juga Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca secara panjang. Membaca secara panjang. Pada waktu solat maghrib. Jadi daripada ini nak beritahu disyariatkan menjaharkan bacaan ketika solat maghrib. Mana solat maghrib dijaharkan bacaan. Sebab itulah dalam hadis ini sahabat boleh beritahu Nabi baca apa. Kerana solat maghrib itu dijaharkan bacaan, dikuatkan, dinyaringkan bacaannya. Mana imam membaca secara nyaring. Dan hadis ini juga nak beritahu keharusannya mempanjangkan bacaan ketika ini. Keharusan memanjangkan bacaan ketika solat maghrib. Tetapi yang sunatnya adalah memendekkan bacaan. Tetapi kalau baca panjang itu tidaklah jadi salah
dan itu juga termasuknya sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tetapi kena ingatlah, jangan dibuat sentiasa. Yang dibuat sentiasa adalah dipendekkan bacaan pada solat maghrib. Kemudian seterusnya, hadis yang ke-97, Anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fi safarin fa shalla al-'isha al-akhirah fa qara'a fi ihda rak'atain at-tin wa zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan aw qira'atan minhu. Daripada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ketika musafir, maka dia pun solatlah isya yang akhir. Isya yang akhir ini maknanya isya lewatlah. Isyak yang akhir mana pada akhir malam. Isyak yang akhir maknanya isyak lah, solat isyak. Dipanggil solat isyak akhir. Yang last sebelum daripada tidur lah. Faqara'a, lalu dia membaca fi ihda raka'atain, pada salah satu daripada dua rakaat itu, at-tin wa zaitun, iaitu surah wat-tin. Surah wat-tin. Fama sami'tu, maka aku tidak pernah dengar ahadan, seorang pun, ahsana sautan, yang sangat eloknya suara dia, ataupun qira'atan, bacaannya, minhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada hadis inilah nak beritahu sangat merdunya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran. Dan ini sesuailah, dialah yang mula-mula sekali dibacakan Al-Quran kepada dia. Surah At-Tin ni termasuk dalam surah dipanggil Qisarul Mufassal. Surah yang pendek lah, antara surah yang pendek. Yang mana Nabi SAW baca ketika solat maghrib. Dan kadang-kadang dia baca ketika solat isyak. Dan ini sesuailah dia baca ketika solat isyak, kerana dia solat di sini ketika musafir. Dan ini juga nak beritahu, ketika musafir tidak dibacakan bacaan yang panjang-panjang. Tak perlulah baca bacaan yang panjang-panjang ketika kita musafir. Kenapa? Kerana musafir ni kita masa tu sudah menghadapi kepayahan, kesusahan dah ketika bermusafir. Jangan ditambah lagi dengan kepayahan, kesusahan kepada orang yang ikut belakang kita. Bila kita menjadi imam, maka bacalah pendek-pendek. Lebih-lebih lagi ketika musafir. Sebab tu kadang-kadang kalau imam itu imam tetap lah, imam ratib, imam tetap yang ada di RNR, ataupun kita sebagai imam, masa tu imam tak ada, kita jadi pengganti imam, dikenakinya kita membaca surah-surah yang pendek sahaja, tidak dibaca surah yang panjang-panjang ketika itu. Dan sekiranya membaca dengan bacaan yang panjang-panjang, maka mengakibatkan banyaknya mudaratlah, mana kesusahan kepada makmum. Yang mana makmum ketika itu dia sudah menghadapi kesusahan-kesusahan dah. Dan ketika itulah juganya kalau dia nak tak khusyuk pun, dia akan berlakulah tidak khusyuk dalam solat dia. Maka sinilah kita kena baca surah-surah yang pendek. Dan satu lagi nak ajar sini, bila kita membaca surah-surah yang pendek, hendaklah kita baca dengan elok. Baca dengan yang sedap didengar lah. Mana bacaan kita itu lebih perlahan, tidak laju-laju ketika membaca surah-surah yang pendek. Janganlah pula yang pendek itu dibaca cepat sangat. Allahu Akbar. Janganlah baca gitu. Mana bacalah secara tertil. Bacalah secara berhenti-berhenti ke, ataupun mana kita baca tu perlahan-perlahan lah. Tidaklah dibaca secara laju. Sebab ketika ini lagi pun kita dah baca surah-surah yang pendek. Saya ingat lagi ada ketika saya duduk
Di Pakistan dah itu imam tarawih ada yang baca yang keluar Allah pun dia ada dibaca keluar Allah tu. Gitulah lebih kurang tak dengar apa dia baca. Allah sama Allahu akbar je gitu. Mana terusnya rakaat sujud terus. Lepas tu Allahu akbar Allahu akbar. Main solat gitu macam main-main ni. Cara gitu tidak eloklah. Seperti mana kita dah belajar daripada awal bab yang lepas, iaitu tamakninah. Kita solat mesti dengan tamakninah. Dan ketika musafir, bila kita membaca surah-surah yang pendek, ayat-ayat yang pendek, pastikan kita baca dengan tertil lah. Kita baca dengan ikut susunan yang elok, bacaan yang sedap didengar. Paling sedap lah yang kita rasa sesedap mungkin lah kita boleh baca. Walaupun kita jenis suara tak sedap sekalipun, kita bacalah paling kurang biarlah betul tajwid. Betul tajwid tu sebenarnya sekalipun dah jadi sedap dah. Dah jadi sedap dah bila kita betulkan tajwid dia. Lepas tu bila kita bacakan Al-Quran tu, biarlah baca dengan tertil, mana baca dengan keadaan bacanya betul bertajwid, dan kita berhenti pada tempat-tempat dia yang sesuai, yang sudah disusun seperti mana yang ada dalam Al-Quran itu. Hadis ini juga nak beritahu diharuskan kita membaca pendek ketika solat Isyak. Yang mana ketika solat Isyak ni sebenarnya kali tidak dibacakan terlalu pendek. Pertengahan, kita baca pertengahan panjang. Mana surah-surah yang panjang sedikitlah daripada itu. Mana dialah panjang sedikit. Tapi kalau tak boleh panjang sedikit, biarlah bacaan kita itu bacaan yang tahsin. Bacaan yang tahsin mana dielokkan bunyi bacaan kita itu supaya sedap didengari oleh orang belakang. Lagipun kita baca itu tidaklah jadi cepat sangat. Bacaan bila kita menghiasinya bacaan kita itu dengan lagu-lagu dia lah, mana lagu berlagu lah, mana baca dengan berlagu dengan eloknya bacaan ketika dalam solat ini. Dan sinilah juganya seeloknya bagi kita ketika solat musafir, kita memendekkan bacaan. Solat musafir kita memendekkan bacaan. Dan seterusnya kita mengelokkan bacaan dalam solat. Tak kira lah solat bila kita jadi imam, bacalah Al-Quran itu sesedap mungkinlah untuk didengari oleh orang belakang. Caranya mudah je, iaitu kita bacalah dengan bertajwid. Maka itulah suara kita, sebab suara ni melibatkan dengan sendi juga. Jadi itulah kadar suara kita, dapat diasah pun diasah dengan tajwid. Bacalah. Dan untuk asahkan bacaan, boleh lagi kita asahkan bacaan dengan guru-guru lah. Mana cari guru-guru tahfiz, guru-guru qiraah, belajar dengan mereka supaya dapat tahsinkan bacaan kita itu. Kemudian hadis yang seterusnya, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyati fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala saluhu li ayyi shay'in yasna dzalika fasa'aluhu faqala li annaha sifatur rahman azza wa jalla fa ana uhibbu an aqra'aha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbuhu. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah utusnya satu orang lelaki bersama dengan angkatan tentera. Mujahidin lah, pergi perang. Nabi perintahkan beberapa orang lelaki untuk pergi ikut serta berperang. Maka utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, seorang tu dia menjadi imam. Maka dia membaca ketika dia menjadi imam kepada sahabat-sahabat dia yang di belakangnya itu, fi salatihim, di dalam solatnya mereka itu,
Dia baca macam biasa tetapi fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Dia akan sudahi dengan membaca qul huwallahu ahad. Dia akan selalu mensudahi dengan membaca qul huwallahu ahad. Mana sini banyak mafhum lah. Mana mafhumnya boleh jadi dia baca surah, kemudian surah dia baca qul huwallah. Pada rakaat kedua pun dia buat gitu. Ataupun satu lagi makna yang dipilih sini, dia membaca pada rakaat, setiap kali dia solat, rakaat kedua mesti dia baca qul huwallah. Dia mesti membaca pada rakaat kedua, setiap kali solat dia itu dia membaca qul huwallah. Maka benda gini tu jadi pelik lah. Hari-hari baca qul huwallah, tak ada ubah apa-apa ni. Baca pun qul huwallah, rakaat kedua mesti qul huwallah. Tak ada surah lain ke? Kan macam gitulah. Maka falamma raja'u takalanya mereka itu pulang kembali daripada peperangan itu, pergi perang tu, zakaru zalika li Rasulillah. Mereka pun beritahulah perkara itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Salu, tanya mereka." Kamu tanya mereka, li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kenapakah dia buat perkara itu? Apakah sebabnya dia melakukan perkara itu? Tanya dia. Kan? Fasa'aluhu, lalu mereka pun tanyalah orang itu. Faqala, orang itu pun berkata, li annaha sifatur rahmani azza wa jalla. Karenanya surah itu ada menceritakan sifat ar-Rahman azza wa jalla, sifat Allah Ta'ala yang maha penyayang azza wa jalla. Fa ana uhibbu an aqra'aha, maka aku sangat cinta membacanya. Aku cinta aku mencintai membacanya. Aku suka membacanya. Aku suka membacanya kerana ia adalah sifat Ar-Rahman. Sifat Allah Ta'ala, sifat Allah Azza wa Jalla disebut di dalam itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala mereka itu beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akhbiruhu, bagi tahulah kepada dia, annallaha ta'ala yuhibbuhu, sungguhnya Allah Ta'ala cinta dia. Allah Ta'ala mencintai dia. Jadi daripada hadis ini nak beritahu, boleh je kita membaca qul huwallah aja setiap 2 rakaat, kan? Setiap solat kita ada je kita baca surah Al-Ikhlas, surah qul huwallah. Dan boleh je baca qul huwallah itu pada surah, pada solat-solat yang lain, walaupun solat isyak, walaupun solat subuh, boleh je baca. Dan daripada hadis ini nak beritahu tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Ini kelebihan surah Al-Ikhlas. Dan hadis ini juga nak memberitahu sunnatnya juga, sunnah mustahabnya membaca surah Al-Ikhlas. Membaca surah Al-Ikhlas. Karenanya surah Al-Ikhlas itu mengandungi ayat yang mulia yang menyebut tentang akidah tauhid dan juga ma'rifatullah disebut di dalam surah Al-Ikhlas. Yang mana ma'rifatullah ni ramai orang sesat kerana nak cari ilmu ma'rifatullah ni lah. Dan ilmu ma'rifatullah itu ada di dalam surah Al-Ikhlas. Ada di dalam surah Al-Ikhlas. Dia pergi cari tempat lain. Dalam Al-Quran tu ada. Dalam Al-Quran tu ada. Dia duk cari ma'rifatullah dengan cari ilmu ladunni. Padahalnya ma'rifatullah itu dapat diketahui dengan surah Al-Ikhlas. Dan daripada itu menyebut tentang tauhid, asma' wa sifat ada disebut di dalam surah itu. Dan juga tempat pergantungannya makhluk dengan Allah Ta'ala.
ada disebut di dalam hadis, dalam surah itu. Mana surah itu tempat semua makhluk bergantung hajat dengan Allah Ta'ala. Bila bergantung hajat dengan Allah Ta'ala, apalagi kalau kita tidak buat ibadah hanya pada Allah Ta'ala, apalagi kalau kita tidak berdoa minta hanya pada Allah Ta'ala. Itulah dianya kita sebagai satu orang Muslim, seperti mana disebut dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaknya aku cipta jin dengan manusia, melainkan supaya mereka itu melakukan ibadah hanya pada aku. Berdoa hanya minta pada aku. Itu tujuan Allah Ta'ala ciptakan jin dan juga manusia. Maka surah Al-Ikhlas ni satu surah yang agung. Satu surah yang sangat mulia, Al-Karim. Yang mana kita digalakkan membaca sentiasa Qul Huwallah dan juga menghayati makna-makna yang ada di dalam surah Al-Ikhlas ini. Dan surah Al-Ikhlas ini insya-Allah saya akan bahaskan pada hari Jumaat ini insya-Allah. Saya akan bahaskan tauhid fil ibadah wa du'a yang bertajuknya Al-Ikhlas. Yang ni sinilah, iaitu saya akan gunanya surah Al-Ikhlas akan dibahaskan pada hari Jumaat ini insya-Allah. Insya-Allah kelas tu akan bermula pukul 8 malam pada hari Jumaat insya-Allah. Hadis yang seterusnya, An Jabir radhiyallahu anhu, hadis yang ke-99, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'adz, "Falaula shallaita bisabbihi isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghshaha fa innahu yusalli wa wara'aka al-kabiru wad-dha'ifu wa dhul hajah." Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Falaula shallaita." Kenapa kamu tidaknya solat dengan membaca Sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha? Kenapa kamu tak baca surah-surah ini? Fa innahu yusalli, karenanya yang solat wara'aka, belakang kamu itu, al-kabiru, ada orang tua, wad-dha'ifu, ada orang yang lemah, wadul hajah, dan ada orang yang berhajat. Ada orang yang berhajat ketika kamu solat itu. Jadi bila panjang, susahlah orang itu nak qadhakan hajatnya, nak selesaikan hajatnya. Dan orang yang lemah seperti mana yang pening kepala ke, sakit-sakit ke apa, jadi susahlah dia nak solat lama-lama. Dan orang-orang tua pun akan jadi susah juga nak solat. Kerana dia pun umpama orang sakit juga. Ini berlaku, perkataan Nabi SAW memberi nasihat kepada Mu'adz bin Jabal ini berlaku kerana Mu'adz bin Jabal ni memanjangkan bacaan dia ketika dia jadi imam. Maka sehingga kan di kalangan makmum yang berimam dengan Mu'adz bin Jabal ni tak tahan sangat. Dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadu tu makna dia jadi terlewat, dia jadi sengaja pergi lewatnya solat semata-mata kerana Mu'adz ni solat panjang sangat. Maka Nabi marah ketika itu. Mana imam tak boleh buat gitulah. Kamu akan menyebabkan orang akan jadi lari dengan agama. Akan jadi lari dengan agama. Jadi sini Nabi nasihatkan, kenapa tidaknya kamu solat Sabbih isma rabbikal a'la, tu panjang dah juga. Wasyamsi wa duhaha pun kira panjang dah juga tu. Wal laili idza yaghsha, bacalah panjang. Yang ni kadang ni pun boleh lah. Tapi janganlah panjang-panjang sangat. Sehingga jadi menyusahkan orang yang ikut solat dengan kamu. Jadi daripada hadis inilah nak beritahu, solat bila kita jadi imam ni pertengahan sajalah kita baca. Janganlah terlampau panjang. Kerana terlampau panjang itu kita solat sedikit. Kalau nak terlampau panjang, nak panjang-panjang sangat, kita solatlah sendirian di rumah kita. Solatlah solat malam, solatlah panjang-panjang dengan bacaan panjang-panjang. Itu bagus. Dan daripada hadis ini juga nak beritahu, satu orang imam kena peka melihat anak makmumnya. Kena sentiasa tengok kepada
uruf dan juga keadaannya semasa, keadaan semasa di kalangan makmumnya. Kerana makmumnya itu sepatutnya imamlah yang lebih mengetahui, imam yang selalu bertanya khabar. Maka jadi bila dia melihat orang-orang sebegini, maka tak patutnya dia memanjangkan juganya bacaan. Dan hikmah memendekkan bacaan ini adalah kerana inilah, iaitu orang tua jadi senang nak solat, orang yang lemah jadi senang nak solat, orang yang ada hajat, dia kebetulan dia pun pagi-pagi dia tu nak pergi kerja ke, selepas pada tu dia nak pergi kerja ke, selepas zuhur ke, selepas asar ke, dia nak pergi mana-mana pula ke. Yang mana bila panjang sangat, mana menyebabkan dia susahlah pula nak teruskan solat bersama dengan imam itu. Maka sininya Nabi SAW ajar dan juga nasihat kepada Muaz bin Jabal supaya solat secara pertengahan panjang, tidaklah terlampau panjang. Dan kalau kita perhati tengok dalam hadis ini, sangat indahnya cara Nabi SAW mengajar Muaz bin Jabal, memberi nasihat kepada Muaz bin Jabal. Mana Nabi SAW nasihat secara berlembut dengan Muaz bin Jabal. Sebab itulah dia guna perkataan falaula. Mengapa tidak? Mengapa tidak? Perkataan mengapa tidak? Tidak guna perkataan kamu kena solat sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduha wal laili idza yaghsha. Pilihlah yang mana-mana. Kamu kena buat gitu. Tidaklah diguna perkataan perintah-perintah gitu. Tetapi digunakan perkataan tertib, pada perkataan yang betul lemah lembut, nasihat yang betul halus, yang berlembut, yang sopan, yang mana Nabi guna perkataan falaula. Mengapa tidak? Mengapa tidak kamu buat gitu? Kan lebih elok gitu. Kan lebih elok kalau kamu baca sabbih isma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghshaha. Wal laili idza yaghsha. Yang mana belakang kamu tu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang ada hajat. Jadi Nabi memberi kesedaran, dia mengajar tapi dalam bentuk memberi kesedaran kepada orang yang mendengar, iaitu Muaz bin Jabal sini. Dan daripada hadis inilah juganya nak beritahu Nabi SAW seorang yang sangatnya sayang kepada umat dia. Seorang yang sangat berlembutnya dengan umat dia. Sehingga kan imam baca panjang sekalipun Nabi SAW tegur imam itu. Kerana Nabi SAW sangat menitik beratkan di kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang berhajat ketika solat itu. Supaya tidaklah jadi solat itu solat yang pengakhiran pada dia. Dia tak akan pergi dah bila-bila lagi. Aku tak nak pergi dah solat sini. Imam ni solat panjang-panjang ni. Dia tidak jadi gitu. Maka imam itu sendiri sebenarnya kali, sekiranya orang ni tak ramai pergi kan, orang tak ramai pergi solat berjamaah, imam juga sebenarnya kali dia kena ambil berat. Kena selidiklah kenapa makmum tu tak nak pergi. Yang sentiasa pergi dah, yang lebay-lebay duk pergi ni, tiba-tiba tak nak pergi ni kenapa? Ini kena kesedaran lah juga kepada imam itu. Dan juga ahli jawatan kuasa masjid lah. Kena ada peranan yang mana mengajak secara tertib, mengajak secara berlemah lembut dengan mereka golongan-golongan ini. Ni tidak. Budak-budak masuk masjid, tak boleh masuk masjid, bising lah apalah, tak boleh. Ini yang sepatutnya tidak berlakunya di masjid. Sampai sini saja dulu penerangan hari ini, kelas hadis hari ini. InsyaAllah kita sambung esok kelas tafsir. Dan seterusnya bab tauhid, akidah tauhid pada hari Jumaat ni. Wallahu a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.